Jadi apakah maksud ibadah? Dan apabila kita menyatakan kita kena mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, kewajipan kita ialah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah maksud ibadah? Kita dah sebutkan, iaitu semua perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala cintai dan Allah Subhanahu Wa Taala redai. Jadi kita nak masuk pada hari ini bab dalam surah An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada setiap umat. Untuk apa? Untuk apa tujuan dihantar rasul? Untuk menyeru umatnya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi taghut. Jadi pada setiap umat, bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja, umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada rasul-rasul yang dihantar oleh Allah. Dan rasul-rasul ni hukum hakam mereka kadang-kadang berbeza-beza. Tapi ada satu perkara yang sama pada mesej yang dibawa oleh para rasul, semuanya mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata dan menjauhi menyembah perkara-perkara yang lain. Jadi sebab itu dalam ayat ini disebutkan apakah tugas para rasul? Ani'budullah, iaitu mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Wajtanibut taghut, dan menjauhi para taghut. Jadi apakah maksud taghut? Al-Imam At-Tabari menyatakan bahawa pendapat yang benar tentang maksud taghut ialah semua yang melampaui batasannya lalu diibadati selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi taghut yang dimaksudkan dalam ayat ini, yang mana para rasul disuruh untuk ajak manusia sembah Allah dan tinggalkan taghut, ialah semua perkara-perkara yang diibadati selain Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira sama ada orang ramai dipaksa untuk menyembahnya atau kerana ketaatan kepada yang disembah tadi. Kalau kita baca kisah-kisah para nabi, ada zaman-zaman dulu, zaman Fir'aun, yang mana mereka mengaku sebagai Tuhan, lalu raja itu menyuruh manusia menyembah dia. Kalau kita baca surah Al-Buruj, kisah Ashabul Ukhdud, bagaimana seorang raja, dia suruh orang sembah dia, dan apabila orang tak nak sembah dia, maka dia bunuh. Dan sampai ke tahap dia gali parit, dia nyalakan api yang besar, dan dia suruh rakyat jelata yang beriman pada Allah masuk ke dalam parit yang menyalanya api yang besar tu. Sebab dia nak paksa rakyat-rakyat dia sembah dia, anggap dia sebagai Tuhan. Jadi ada orang dia sembah sebab dia memang taat, tapi ada orang dia sembah sebab dia takut kena paksa. Dia bukan percaya raja tu sebagai Tuhan, tapi kena paksa. Kalau tak kena bunuh, kena bakar, kena seksa. Jadi raja-raja tu adalah taghut, makhluk-makhluk yang melampaui batas. Sebab apa melampaui batas? Mereka adalah makhluk, mereka tak berhak disembah, tapi mereka paksa manusia untuk sembah mereka. Tak kira perkara yang disembah itu adalah manusia atau syaitan atau berhala, patung atau apa-apa sahaja. Jadi manusia ni kadang-kadang pelik. Dia sembah benda yang lagi lemah daripada dia. Dia sembah patung, dia yang pahat patung tu, dia yang pergi bentuk patung tu, buat rupa mata, mulut semua. Lepas tu dia pergi sembah. Sebab tu tauhid ni melawan kerosakan akal. Syirik datang daripada akal yang rosak. Macam mana manusia boleh pergi sembah benda yang mereka cipta sendiri, mereka yang bentuk makhluk tu? Kalau fikir logiknya, kalau kita ikut rasional, kita lah lagi kuat daripada makhluk tu. Sebab kita yang buat dia, kita yang pergi bentuk dia. Sepatutnya kita sembah yang mencipta kita, yang mengawal alam semesta ini. Sebahagian ulama' memberikan syarat bahawa yang layak dipanggil taghut adalah yang disembah selain Allah dan dia redha akan hal tersebut. Kenapa sebahagian ulama'
mensyaratkan begini? Sebab ada sebahagian makhluk atau sebahagian manusia, ia disembah oleh manusia yang syirik tanpa keredaan dia. Kalau manusia misalnya, para nabi, orang soleh, kalau kita baca kisah sejarah kemunculan syirik di muka bumi, macam mana umat Nabi Nuh mula mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menyembah orang-orang yang soleh, tetapi orang-orang soleh tu dah meninggal dunia. Apa salah orang soleh tu untuk mereka dipanggil tagut? Sebab tagut ni perkataan yang tak elok lah, jijik. Jadi bukan salah mereka, mereka tak pernah suruh orang sembah mereka. Kalau kita baca sejarah kesyirikan, macam mana kaum Nabi Nuh mereka mula syirik bila ada mati beberapa orang yang soleh, lalu adalah perancangan, adalah yang mencadangkan, apa kata kita pergi buat macam orang kata monumen lah, patung dia ke. Untuk apa? Bukan nak sembah. Pada awalnya bukan untuk sembah. So orang-orang ni baik, jadi mereka kata kita buat patung dia. Nanti bila kita nampak patung dia, kita teringatlah kat dia. Jadi bila teringat kat dia, kita pun termotivasilah nak buat benda baik. Sebab mereka ni orang-orang baik yang suka ajak orang buat baik. Jadi bila nampak orang baik, kita pun teringat nak buat benda baik. Pada asalnya macam tu. Pada asalnya bukan nak disembah. Tapi lama kelamaan, akhirnya patung-patung tu dijadikan tempat untuk meminta hajat lah, disembah dan diibadati. Sebab itu kita tak disuruh untuk buat patung-patung para ulama ke apa. Kadang-kadang kita pergi surau masjid, digantung gambar-gambar ulama. Kita tak kata mereka sembah lah, tapi kita kata bukan macam ni. Masjid, surau bukan tempat benda-benda macam ni. Masjid, surau tempat kita tauhidkan Allah. Biarlah kalau orang bukan Islam, mereka masuk masjid, dia nampak, oh, orang Islam memang tak sembah manusia, tak sembah apa-apa selain Allah. Sebab kosong kat depan, tak ada nampak pun apa-apa patung ke, gambar ke. Kadang-kadang saya pergi masjid surau, kat depan tu dia ada gambar kadang 100 ulama tanah Melayu. Tak kiblat lah tu letaknya. Saya kata, kita tak kata orang sembah lah, tapi benda tu tak bagus lah. Bukan macam tu masjid. Sebab apa? Sebab Nabi SAW tak benarkan perkara tu. Nabi SAW memang bagi warning tentang perkara-perkara macam ni. Macam mana antara wasiat Nabi SAW sebelum kewafatan baginda, antaranya ialah jangan menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Sebab apa? Kata Nabi SAW, sebab umat-umat terdahulu mereka menjadikan kubur para Nabi mereka sebagai masjid. Sebab tu kita tak disuruh pergi kat kubur solat kat situ, tak. Kat kubur yang solat yang dibenarkan ialah solat jenazah. Maksud bila jenazah dah dikubumikan, kita tak sempat solat jenazah, kat situ kita solat, tak apa. Tapi solat-solat lain kita tak disuruh, kita dilarang solat kat kubur. Salah satu hikmahnya para ulama kata untuk mengelakkan kita terjebak dalam kesyirikan. Mula-mula mungkin kita tak sembah kubur tu, kita sembah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita yakin orang Islam kalau buat pun dia solat kat kubur, dia sembah Allah. Tetapi Islam nak tolak pintu kesyirikan. Kita tak nak buka pintu-pintu yang akan bawa manusia kepada kesyirikan. Jadi sebab tu para ulama kata tagut ni hanya untuk orang yang memang dia ajak orang sembah dia. Tapi orang-orang soleh yang tak bersalah tu, yang salah tu orang yang pergi sembah dia lah. Yang kalau sakit pergi kat kubur wali tu, wali ni dan semisalnya. Menjauhi tagut bererti mengingkarinya, tidak menyembah dan tidak memujanya dalam bentuk apa cara pun. Jadi tuan-tuan, ayat ini menunjukkan bahawa tauhid, akidah mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala adalah perkara yang disepakati oleh para rasul. Walaupun syariat mereka berbeza-beza, hukum hakam mereka berbeza-beza, adapun mengajak manusia menyembah Allah dan meninggalkan syirik, itu mesej yang sama. Nabi SAW dalam hadis yang sahih dari Imam Al-Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, Al-anbiya'u ikhwatun min allatin. Para nabi adalah seperti saudara sebapa. Wa ummahatuhum syatta. Ibu mereka berbeza-beza. Wa dinuhum wahid. Dan agama mereka satu. Nak menunjukkan memang syariat para rasul ni ada berbeza-beza, tetapi asalnya adalah satu.
Dan mesej utamanya adalah satu, mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ulama sepakat bahawa agama yang satu para rasul bawa ini adalah agama tauhid. Agama tauhid. Tak adalah rasul-rasul sebelum ni yang ajak sembah pokok ke, sembah patung ke, sembah berhala ke, atau sembah para nabi ke, tak ada. Sembah malaikat semua tak ada. Jadi sangat penting kita faham ayat ini, kerana ada sebahagian orang yang menyatakan, dia membawa idea pluralism, yang menyatakan semua agama sama. Mereka menggunakan hadis ini untuk menyatakan perkara-perkara yang disepakati oleh para rasul ni bukanlah tauhid, tetapi perkara-perkara yang bersifat kemanusiaan, akhlak dan semisalnya. Mereka nak kata apa? Mereka nak kata semua agama ni sama, walaupun sembah benda berbeza. Sembah Allah, sembah patung, sembah matahari, sembah pokok, sembah batu, sesembahan mereka berbeza, tapi mereka bawa benda yang baik. Semua agama bawa kebaikan. Kan selalu kita dengarkan orang kata semua agama bawa kebaikan. Betul, semua agama akan ada sudut kebaikan, khususnya lagi bab-bab berkaitan akhlak sesama manusia. Agama-agama ni apa pun dia akan ajar kita buat baik kat ibu bapa kita, hormat orang tua. Jadi secara umum memang manusia macam tu. Bahkan boleh jadi ada orang yang tak percaya pada agama pun akhlak dia baik. Sebab itu Nabi SAW dalam sebuah hadis, Nabi SAW sebut, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq, atau dalam riwayat lain makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku ni diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nak bagi tahu, sebelum kehadiran Nabi SAW pun manusia dah berakhlak. Maksudnya manusia walaupun dia mungkin tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, tak beriman kepada Rasulullah SAW, tapi mereka ada akhlak. Bukan semua akhlak mereka buruk. Cuma Nabi SAW datang sempurnakan lagi. Jadi sebenarnya yang membezakan agama-agama ni ialah tauhid kita. Tauhid kita, perkara yang paling penting. Jadi berhati-hatilah kalau ada orang kata agak semua agama ni sama. Betul, dari satu sudut betul, tapi kena tengok dia nak bawa ke mana. Kalau dia nak kata dia nak bawa kepada, jadi kita janganlah, kita tak dibenarkan menghina agama masing-masing, tapi kita tetap kekal dengan Islam. Tak apa. Tapi kalau dia kata agama semua ni sama, tak apa, hari ni kita nak sembah Allah, esok sembah patung, lepas tu sembah, tu masalah. Tak apa, hari ni masuk masjid, esok masuk gereja, lusa masuk tokong, tu masalah. Tu masalah. Kita masuk ayat yang seterusnya. Sebab tajuk kita tadabbur kan, jadi kita ambil ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan tauhid lah. Surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Allah kata, wa qada rabbuka, Tuhan kamu telah memerintahkan, alla ta'budu illa iyyah, telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah kecuali kepadanya. Jadi mesej pertama dalam ayat ini, Allah suruh jangan sembah selain dia. Kemudian mesej kedua dalam ayat ini, wa bil walidaini ihsana, dan dengan kedua ibu bapa kamu hendaklah kamu berlaku ihsan, berbuat baik. Jadi tuan-tuan, kalau kita selusuri tadabbur ayat-ayat tauhid dalam Al-Quran, ayat-ayat yang menyeru kepada tauhid dan menjauhi syirik, kita akan mendapati bahawa banyak kali dalam Al-Quran
seruan kepada tauhid disekalikan dengan seruan berbuat baik kepada ibu bapa. Nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan dua perkara. Pertamanya, manusia ini hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang paling tinggi. Kita dah sebut dah ibadah pada bulan lepas. Ibadah ialah benda, semua benda yang Allah suka dan Allah redha untuk kita lakukan. Sama ada benda tu zahir ataupun batin, batin di dalam hati kita. Jadi dalam banyak-banyak ibadah ini, perkara yang paling penting, ibadah yang paling penting ialah ibadah dalam hati kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Berkeyakinan bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dengan adanya iktikad ini, keyakinan ini, kepercayaan ini dalam hati kita bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, maka barulah dikira kita umat yang mentauhidkan Allah. Bila kita menjauhi syirik, barulah kita dikira umat yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita umat yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, barulah amalan-amalan lain yang kita lakukan, ketaatan-ketaatan lain, ibadah-ibadah lain yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala diterima oleh Allah. Kalau kita orang yang mensyirikkan Allah, kalau kita orang kafir, nauzubillah min zalik, kita tidak mendapat apa-apa kebaikan daripada kebaikan yang kita buat. Contohnya kita orang kafir, kita sedekah, Allah bagi kebaikan, Allah balas, tapi Allah balas kat dunia. Tetapi pahala di akhirat hanya untuk orang yang beriman. Jadi sebab itu mentauhidkan Allah ibadah yang paling utama, sebab dia adalah kunci, dia adalah syarat untuk ibadah-ibadah lain kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu berkaitan dengan Allah. Jadi ibadah paling utama kepada Allah ialah mentauhidkan Allah. Tapi dalam hidup kita tuan-tuan, sebagai manusia, kita bukan hanya perlu menjaga hak Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Kita bukan hanya perlu menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Kita perlu menjaga hubungan kita dengan makhluk-makhluk Allah. Kita jangan jadi manusia rajin solat, tak syirikkan Allah, semualah benda-benda ketaatan kita buat, yang khusus dengan Allah kita buat. Tetapi kita tidak menjaga hubungan kita dengan manusia sekeliling. Jadi ayat ni nak tunjukkan, dalam kalangan makhluk-makhluk yang ada kat muka bumi ni, siapakah manusia, siapakah makhluk yang paling berhak kita berlaku ihsan kepada mereka? Kata Allah, wabil walidaini ihsana. Maka dengan kedua ibu bapa kamu berbuat baiklah. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut pula, imma yablughanna idakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jika salah seorang daripada ibu bapa ini atau kedua-duanya berumur tua dalam pemeliharaanmu, indaka, kalaulah kamu masih hidup, kalau mereka masih hidup, mereka tua, salah seorang atau kedua-duanya masih tua, dan kita dapatlah jaga dia, fala taqul lahuma uf, janganlah kamu sebut uf kepada mereka. Tuan-tuan, para ulama menhuraikan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala khususkan pula sebut apabila mereka tua. Adakah ibu bapa kalau mereka belum tua kita boleh buat tak sopan? Tak. Berbuat baik kepada kedua ibu bapa ni tak kira ibu bapa kita tua ke muda. Tetapi Allah sebut tentang keadaan ibu bapa ketika tua, kerana begitulah keadaan manusia, yang mana apabila mereka tua, kitaran kehidupan mereka akan berubah. Daripada seorang dewasa yang kuat, yang gagah, yang mampu buat kerja sendiri, yang mampu cari rezeki sendiri, apabila dah tua, ibu bapa kita akan berubah jadi macam kanak-kanak. Kadang-kadang ada yang nyanyuk kan, dah macam tak boleh berfikir sangat, dia akan jadi macam kanak-kanak. Maksudnya kan anak-anak kita kalau 1-2 tahun yang kecil-kecil yang belum mukallaf tu, dia main buat je suka hati dia je kan. Nampak cerik pergi pegang, dia tak tahu, dia tak faham.
Jadi sebahagian ibu bapa kita bila sampai usia tua yang diuji dengan nyanyuk, dia macam kanak-kanak, dia main buat suka hati dia, main cakap suka hati dia. Lepas tu apa lagi, bila ibu bapa kita tua, uzur, dia perlukan bantuan kita. Sebagaimana seorang anak kecil perlukan bantuan mak ayah dia. Kita tuan-tuan waktu kecil dulu, kita nak berak mak ayah kita cebokkan, nak susu mak kita bagi, nak makan mak kita suapkan, semua serba-serbi waktu kita kecil-kecil tu. Yang waktu kita merangkak lagi, kadang waktu baru lahir tu lagilah, serba-serbi kena orang yang buatkan, mak ayah kita buatkan. Jadi macam itulah Allah Subhanahu Wa Taala nak ingatkan kita, bagaimana keadaan ibu bapa kita nanti, dia akan kembali macam tu. Jadi persoalan untuk kita, kalaulah waktu kecil mak ayah kita jaga kita elok-elok, tak bersungut sedikit pun, macam mana kita dengan mak ayah kita waktu mereka dah tua, dalam keadaan mereka lemah, serba-serbi mereka terpaksa perlukan kita. Bukan mereka nak susahkan kita, mereka tak mampu. Lepas Allah kata, fala taqul lahuma uff, jangan kamu sebut uff kepada mereka. Uff ni apa? Para ulama tafsir kata, antaranya dinukilkan daripada Imam Mujahid yang nyatakan uff ni perkataan macam orang kita mendengus atau rasa jijik bila kita cuci najis orang. Nak bagi tahu macam mana kita waktu mak ayah kita dah tua, kita nak kena cebok dia. Jangan sampai waktu kita cebok tu, kita bukan merungut ke apa, kita bukan maki, marah ke apa, terkeluar bunyi. Kan kalau kita terpegang tahi macam bunyi macam tu. Jangan sampai terkeluar bunyi macam tu. Sampai begitu sekali Allah ingatkan kita, jangan sampai terkeluar bunyi yang sikit macam tu. Yang mana kalau mak ayah kita dengar, kecil hati dia. Kan, kalau kita cebok mak ayah kita, tiba-tiba terkeluar, kita tak sengaja, kadang-kadang benda ni tak sengaja terkeluar perkataan macam tu, kecil hati ibu bapa kita. Jadi jaga, jangan sampai. Kalaulah bunyi uff macam tu pun Allah larang, apatah lagi kita mengherdik. Sebab tu lepas tu Allah kata, fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma, janganlah kamu mengherdik kedua orang tua kamu. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan benda ni? Para ulama tafsir huraikan, sebab apa? Bila ibu bapa dah tua, dia akan duduk lama dengan anak-anak. Kita kadang-kadang kalau balik kampung setahun sekali, bolehlah kita senang nak layan mak kita elok-elok, cakap elok-elok. Tapi kalau tiap hari dah kita kena jaga, setiap hari kita tengok, mulalah kadang-kadang kita marah, penat dan semisalnya. Jadi sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita, jangan herdik. Ialah kadang-kadang bila dah tua tu ialah macam kita kata, bila dah nyanyuk tu, kadang-kadang dia buat benda yang kadang-kadang tak munasabah. Tapi kita kena ingat arahan Allah ni. Apa hikmah, kenapa Allah sebut ketika usia tu? Sebab nak ingatkan kita, bersedia kita sebagai anak-anak. Mungkin mak ayah kita belum tua lagi, bersedia, sediakan mental kita. Kalau mak ayah kita dah tua, macam mana nak handle? Kita baca ayat-ayat macam ni supaya kita tahu, Allah dah bagi tahu kita, dah bagi isyarat kat kita, kena sediakan diri kita nak jaga mak ayah kita ketika tua. Wa qul lahuma qawlan karima, dan sebutlah kepada mereka, berkatalah kepada kedua ibu bapa kamu ini dengan perkataan yang mulia. Allah larang kita sebut mendengus tu, apatah lagi herdik. Lepas tu Allah kata, sebutlah perkataan yang elok-elok, yang baik-baik kepada kedua ibu bapa. Wakhfid lahuma janahaz zulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu kepada mereka dengan penuh kasih sayang. Di hadapan ibu bapa kita tuan-tuan, tak kiralah kita ni ustaz ke, doktor ke, profesor ke, orang kaya mana pun, hebat mana pun lulusan kita, mak ayah kita mungkin sekolah rendah je atau tak habis sekolah pun, Allah suruh rendahkanlah diri kita di hadapan mereka dengan penuh kasih sayang. Dengan penuh kasih sayang Allah suruh kita rendahkan diri. Tuan-tuan, kadang-kadang bila baca ayat ni takut kita, macam mana kita dengan ibu bapa kita, macam mana kita dengan ibu bapa kita. Kadang-kadang kita nak merendah diri di hadapan orang lain senang, nak bercakap lemah lembut dengan orang lain senang. Tetapi bila dengan ibu bapa kita, kalau setahun sekali mungkin senang, tapi bila tiap-tiap hari jumpa,
Bila kita yang jaga, kita balik kerja penat, nak kena urus mak ayah kita pula, nak urus anak-anak lagi. Bila ibu bapa dah tua, maksudnya kita pun dah dewasa. Bila kita dewasa, contoh kan, ibu bapa kita dah umur 60, umur kita agak-agak waktu tu berapa? Mungkin 40, 30 lebih dan semisalnya. Waktu tu komitmen kita banyak. Kita ada isteri, ada anak-anak, anak sekolah, kita balik kerja. Waktu tu pun kita memang penuh dengan kesibukan. Jadi itu merupakan ujian yang besar kepada kita. Ujian yang teramat besar kepada kita. Jadi tuan-tuan, berbuat baik kepada ibu bapa ini jugalah sebagaimana tauhid adalah mesej para nabi, maka arahan berbuat baik kepada ibu bapa ni jugalah mesej dakwah para nabi. Syariat para nabi yang sama. Kita kata tadi kan, hukum hakam para nabi berbeza-beza, tapi dalam bab berbuat baik kepada ibu bapa, semua para nabi, para rasul bawa ajaran yang sama. Kena buat baik kepada ibu bapa sebagaimana kita kena mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 83. Kata Allah, wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji daripada Bani Israel. Apa janjinya? La ta'buduna illallah, janganlah kamu sembah selain Allah. Wa bil walidaini ihsana. Dan janji kedua, hendaklah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Nabi Isa alaihi salam dalam surah Maryam ayat 31-32 kata dia, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan dia, Allah memerintahkan aku untuk mendirikan solat dan membayar zakat selama mana aku hidup. Wa barrum biwalidati. Dan Allah memerintahkan aku untuk berbuat baik kepada ibuku. Yalah, bila Nabi Isa dia tak sebut ayah lah, sebab dia tak ada ayah. Jadi nak tunjuk Bani Israel pun disuruh benda yang sama. Nampak tak? Mesej pada Bani Israel pun benda yang sama. Pertama, sembah Allah. Kedua, buat baik kepada kedua ibu bapa. Dalam surah Luqman, Allah Subhanahu Wa Taala suruh bersyukur kepadanya. Anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku, wali walidaika, dan kepada kedua ibu bapamu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala banyak kali sangat menggandingkan antara mentauhidkan Allah, menjauhi syirik, dan berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Nabi SAW, tuan-tuan, walaupun malam ni kita bincang bab tauhid, tapi kita bincang juga bab kedua ibu bapa. Sebab tauhid ni dia tak boleh berpisah daripada amali manusia. Manusia bila dia buat maksiat, dia layani ibu bapa dia dengan teruk, sebenarnya menunjukkan dia ada kerapuhan pada akidah. Sebab kalau dia benar takut ke Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan buat apa yang Allah suruh. Dan apa yang Allah suruh? Buat baik kepada ibu bapa. Jadi tauhid ni dia bukan sekadar kita hafal nama Allah, kita hafal Asmaul Husna, kita hafal sifat 20, kita hafal maksud tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Bukan. Dia mesti kita praktis. Salah satu bentuk benar-benar kita mentaati Allah ialah kita mentaati dan berbuat baik kepada ibu bapa kita. Nabi SAW sebut, ridha Rabbi fi ridhal walid. Reda Allah Subhanahu Wa Taala pada reda ayah. Wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Dan kemurkaan Allah pada kemurkaan orang tua. Jadi reda Allah berada pada keredaan orang tua, dan kemarahan Allah ada pada kemarahan orang tua. Jadi jangan sampai kita timbulkan kemarahan Allah. Apa benda yang menimbulkan kemarahan Allah? Antaranya kita derhaka kepada ibu bapa, melayani ibu bapa kita dengan teruk. Dan banyak lagi dalil-dalil yang berkaitan. Jadi bila disebutkan wa ahsinu, kita disuruh berbuat baik kepada ibu bapa, ihsan. Ihsan ni maksudnya kita buat benda, sesuatu perkara dengan cara yang terbaik. Dalam hadis yang berkaitan ihsan, malaikat Jibril datang jumpa Nabi SAW dalam bentuk manusia. Dia tanya tentang Islam, tentang iman, dia tanya tentang ihsan. Bila dia tanya tentang ihsan, Nabi SAW sebut apa pasal ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarahu. Ihsan tu bermaksud kamu sembah Allah seperti kamu nampak Allah.
Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu tak dapat nak feel macam tu, kalau kamu tak dapat tengok Allah, memang kita kat dunia tak dapat tengok Allah, fa innahu yarak, ketahuilah sesungguhnya Allah lihat kamu. Maksudnya apa? Ihsan tu kita buat benda dalam keadaan terbaik. Kita bayangkan kita buat kerja, kalau majikan kita duk tengok ada CCTV duk pantau kita buat dengan cara terbaik. Jadi itulah nak dimisalkan, bila kita berkeyakinan Allah nampak kita akan buat dengan cara yang terbaik. Kalau kita dapat feel macam kita nampak Allah, lagilah kita akan beribadah dengan cara yang terbaik. Jadi bila dikatakan berbuat ihsan kepada ibu bapa, maksudnya kita buat dengan cara yang terbaik, setakat yang kita mampu, mengikut kemampuan kita. Seolah-olah kita nampak Allah tengah perhati kita layan ibu bapa kita. Macam mana kita nak buat? Kita memang tak nampak Allah, tapi bayangkan kalau kita nampak Allah sedang perhati kita tengah layan ibu bapa kita. Allah memang perhati, Allah tengok. Cuma kita rasa atau tak je kan. Itu bergantung pada keimanan muraqabah kita dengan Allah. Kalau kita dapat feel Allah tengok kita ketika kita tengah layan ibu bapa kita, mesti kita akan buat dengan cara yang terbaik, yang paling Allah Subhanahu Wa Taala suka. Dan dalam ayat tadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut, imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma. Apabila salah seorang atau kedua-dua mereka mencapai usia tua, indak, di sisi kamu. Jadi seolah-olah isyarat Allah Subhanahu Wa Taala, apabila ibu bapa dah tua, memerlukan dia mesti berada di sisi anak-anak. Anak-anak kena usaha jaga. Seorang ibu boleh jaga 10 orang anak, tapi 10 orang anak takkan tak mampu nak jaga seorang ibu. Gila-gila lah, kita tahu setiap anak ada komitmen, ada anak-anak lain kan, kerja, bergila-gila ikut kemampuan. Mungkin ada anak yang tak mampu nak jaga. Kadang-kadang mak kita selesa duduk kat rumah salah seorang anak, tapi anak-anak lain janganlah lepas tangan. Sebab bila adik-beradik kita jaga mak kita, mestilah digunakan banyak duit, beli beras, pampers. Kalau orang tua kan kena pampers. Jadi mak kita duduk kat rumah adik-beradik kita, jadi kita tampung dengan cara lain lah. Kita belikanlah barang-barang keperluan. Bahkan boleh jadi kita bagilah sikit duit dekat adik kita tu, sebab dia yang jaga. Sebab dia jaga, mungkin dia tak dapat nak kerja. Jadi semua orang kena fikir macam mana. Bukanlah maksudnya setiap orang mak tu kena duduk kat rumah dia. Macam mana pula kan, kalau ada 10 orang anak, sebulan berapa kali pindah rumah, 10 rumah. Jadi maksudnya setiap orang kena usaha. Dan nak menunjukkan bagaimana orang tua jangan dibiarkan terlantar begitu sahaja. Kalaulah betul-betul tak mampu, kadang-kadang kesibukan, kadang-kadang nak jaga, tapi mak kita tak nak duduk sorang-sorang kat rumah sebab kita kerja. Kalau mampu, mungkin kena cari orang jagalah, helper, penjaga. Ataupun kat sekarang zaman sekarang sebagai tempat dia ada nursery atau tempat jaga orang tua. Bukan maksud duduk tidur situ. Macam kita hantar anak-anak kat nursery, pagi hantar, petang kita ambil. Maksudnya waktu kita kerja, mak kita duduk situ, ada kawan-kawan dia, ada makan minum orang jaga, tu balik kita ambil. Orang kita kadang dia macam sensitif tu, nak hantar mak kat rumah orang tu. Bukan nak tinggalkan. Maksudnya ini waktu kita kerja, kita letak, balik kita ambil. Yang penting jangan dibiarkan ibu bapa kita terlantar macam tu saja. Dan kedua dalam ayat ni, yang terakhir berkaitan ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ni dia suruh kita rendahkan diri. Dan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka menjaga aku sewaktu kecil. Jadi salah satu kewajipan seorang anak kepada kedua ibu bapa ialah mendoakannya, sama ada ketika mereka hidup atau ketika mereka telah meninggal dunia. Dalam hadis yang lain, macam mana ada seorang manusia dinaikkan darjat dia. Lepas tu dia tanya, kenapa dia dinaikkan darjat? Lepas tu diberitahu kepada dia dengan permohonan keampunan daripada anak-anak dia kepada dia. Jadi kalau ibu bapa kita dah meninggal dunia, kita doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ampuni ibu bapaku, kasihani mereka sebagaimana mereka mengasuh kita sewaktu kecil. Kita masuk dalil yang keempat berkaitan tauhid. Surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah, janganlah menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa yang kamu.
Masih mesej yang sama, berulang-ulang. Bila berulang-ulang menunjukkan perkara itu sangat penting lah. Sangat penting. Kita lihat ayat surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang perkara-perkara yang dia haramkan kepada manusia. Perkara-perkara yang dia haramkan kepada manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Katakanlah wahai Muhammad, marilah aku bacakan apa yang Allah haramkan kepada kamu, iaitu jangan kamu syirikkan dia dengan sesuatu pun, dan buat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Kita berhenti sebentar untuk azan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung untuk ayat surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Dalam ayat ni Allah suruh Nabi Muhammad SAW, katakanlah Muhammad, marilah ku bacakan apa yang diharamkan kepadamu oleh Tuhan kamu. Yang pertama apa dia yang Allah haramkan? Janganlah kamu menyekutukan Allah, mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Kemudian apa lagi yang ada dalam ayat ini? Wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takut kepada kemiskinan. Kamilah yang memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka. Lepas tu kata Allah lagi, wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Janganlah kamu mendekati perkara-perkara yang keji, sama ada yang zahir ataupun yang tersembunyi.
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. Janganlah kamu membunuh nyawa yang telah Allah haramkan kecuali dengan hak, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maksud dengan hukum yang Allah benarkan. Dzalikum wassakum bihi la'allakum taqilun. Ini semualah wasiat kepada kamu supaya kamu berfikir. Jadi Allah sebut jangan syirikkan Allah, buat baiklah kepada kedua ibu bapa, jangan bunuh anak-anak sebab takut miskin. Kalau zaman sekarang gugurkan anak, jangan. Kata Allah, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang beri rezeki kepada kamu dan kepada mereka, kepada anak-anak tu. Ada orang takut dapat anak, dia pergi bunuh, gugurkan sebab takut miskin. Apabila orang takut, disanggup bunuh anak kerana takut miskin, itu menunjukkan ketauhidan mereka kurang. Sebab tauhid ini antara lambangnya ialah bergantungnya seseorang, tawakalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, terikatnya hati dia kepada Allah, dia berkeyakinan Allah yang bagi rezeki kat dia. Jadi bila dia bunuh anak sebab takut rezeki, menunjukkan tauhid dia lemah. Jadi Allah kata, kami yang bagi rezeki kepada kamu dan kepada mereka. Wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Jangan kamu dekat benda-benda yang keji, tak kiralah benda tu zahir ataupun tersembunyi. Dan jangan kamu bunuh nyawa yang Allah haramkan. Dan semua inilah wasiat, pesanan agar kamu semua berakal, berfikir. Betul Allah sebut lagi, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddahu wa awful kaila wal mizana bil qist. Allah Subhanahu wa taala kata, janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik sampailah dia dewasa. Disuruh jaga harta anak yatim, jangan makan harta anak yatim. Dan sempurnakanlah timbangan dan ukuran dengan adil. Kalau kita berniaga, kita timbang jual buah-buahan ke, sayur ke, jual daging ke, timbang dengan benar, jangan tipu timbangan. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Dan tidaklah kami membebankan kecuali dengan apa yang mampu. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Dan apabila kamu bercakap sesuatu, hendaklah kamu berlaku adil, walaupun kepada kaum kerabatmu. Wa bi ahdillahi aufu. Dan penuhilah janji kamu kepada Allah. Wasiat Allah begini sebelum ni, ingat janji kamu. Zalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun. Begitulah yang diperintahkan kepada kamu supaya kamu mengambil peringatan. Lepas tu Allah sebut, Allah suruh Nabi SAW sebut, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Inilah jalanku yang lurus, dan ikutilah dia. Wala tattabi'us subul. Janganlah kamu ikut jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilih. Maka kalau kamu ikut jalan-jalan yang lain, maka kamu akan bercerai-berai daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Begitulah arahan Allah Subhanahu wa taala supaya kamu bertakwa. Jadi banyakkan perkara yang mesej yang Allah sampaikan. Yang pertama, tauhidkan Allah, jangan syirik, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Dan banyaklah tadi, jangan mendekati harta anak yatim, jangan makan harta anak yatim dengan cara yang haram dan semisalnya. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita berhenti di sini. Pada bulan hadapan kita akan baca sebuah hadis kisah Muaz bin Jabal. Dia naik unta dengan Nabi SAW, dan Nabi SAW bagi tahu dia satu perkara yang sangat penting. Jadi insya-Allah pada bulan hadapan kita akan bincangkan perkara tersebut. Jadi sebelum bersurai, sebelum solat Isyak, ada sebarang soalan tuan-tuan? Muslimin ada soalan? Kaum ibu ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada, kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika.